Apa khabar semua? Kalau anda ni jenis yang gilakan sport rim, nak tak nak mesti anda pernah dengar nama satu brand ni iaitu NK. Sebenarnya NK ni lah antara brand yang buat sport rim paling besar di dalam dunia. Dan bila barang dah popular ni, of course lah, harga dia pun agak ganas juga. Kalau high-end market setakat 20,000 sebiji rim tu dah kira biasa. Untuk consumer grade pula not bad sebenarnya dalam 400 ke 500 sebiji. Kalau compare dengan yang 20,000 tadi memang rasa murah lah. Tapi kalau compare dengan brand lain, memang NK ni dalam kategori yang mahal. Jadi jom kita tengok apa yang best sangat pasal sport rim NK ni sampaikan satu dunia. Gila kan dia punya barang. Kalau anda nak tahu, dalam website NK ni dia kata setiap hari kilang dia produce 70,000 sport rim baru. 70,000 sehari maknanya setahun dalam 25 juta sport rim. Memang ganas. Kalau ikutkan, kompetitor terdekat dia adalah BBS. Tapi NK ni dah start dalam bisnes lebih awal dari BBS lagi. Kalau anda belum tengok penjelasan tentang BBS, anda boleh klik link dekat sini. Biasanya kan, kalau kilang ni dia terlebih produce barang, contohnya kalau NK lah terlebih produce sport rim dia. Sebab 25 juta biji setahun, banyak tu. Kalau kata dia terlebih produce, maka supply akan jadi lebih daripada demand. Bila jadi macam ni, maka nak tak nak harga sport rim ni akan jatuh. Sebab dia dah banyak sangat, orang pun tak nak beli. Tapi sekarang ni, harga sport rim NK ni masih mahal lagi. Dia macam BBS juga. Jadi maknanya, even NK produce 70,000 rim sehari pun, masih tak cukup untuk penuhkan demand orang nak beli sport rim ni. Jadi NK ni sendiri adalah sebuah company yang berasal dari Jepun dan dia dah ada dalam bisnes buat rim ni sejak tahun 1950 lagi. Kalau BBS tahun 70 baru dia buka kilang. Itu pun bankrupt beberapa kali. Tapi NK ni selepas dah lebih 8 dekad beroperasi, dia masih lagi stabil dan makin berkembang pun. Jadi fokus utama company ni sejak dibuka lagi adalah untuk buat sport rim performance yang berkualiti tinggi. Jadi biasanya kilang sport rim macam ni awal-awal dulu dia boleh survive sebab dia buat rim OEM. OEM ni beza dengan aftermarket. Kalau aftermarket tu, dia adalah sport rim yang anda tengok ada banyak display dekat kedai tayar tu. Kalau ngam dengan kereta anda, bolehlah pasang. Kalau tak ngam, mungkin kena tukar saiz tayar. OEM ni pula adalah manufacturer kereta sendiri, contohnya Honda ke, Toyota ke, BMW ke. Dia suruh kilang sport rim ni buat sport rim untuk kereta-kereta baru diorang untuk dijual terus kepada pengguna. Orang Malaysia kata sport rim stok lah yang anda dapat sekali masa beli kereta baru tu. Kadang-kadang kita pun tak tahu sport rim tu siapa yang buat. Jadi ada kemungkinan NK yang buat sebab dia memang banyak buat sport rim OEM ni. Cuma dia tak letaklah nama dia dekat situ. Dekat rim tu akan ada nama manufacturer kereta. Contohnya Honda dengan Toyota. Dan nak dapat kontrak buat OEM wheel ni bukan senang lah. Sebab manufacturing tu nak kena establish dulu. Tolerance semua kena tepat. Material pula tak ada defect. QC dah mantap, barulah manufacturer kereta boleh percaya dekat kilang tu. Sebab kalau kilang sport rim ni buat hal, nanti yang malu adalah manufacturer kereta tu lah. Jadi NK ni bila dapat kontrak untuk buat OEM, itu yang dia boleh survive. Dan pada masa yang sama, dia juga supply sport rim kepada tim McLaren F1 sejak tahun 95. Jadi katakanlah anda ni buka kilang buat sport rim, lepas tu ada tim F1 guna sport rim anda. Memang serta-merta kredibiliti tu akan melonjak naik dan pastinya harga pun melonjak naik juga. Nak jadi supplier dalam F1 ni bukan satu benda yang mudah lah sebab tayar kereta F1 ni berpusing sangat laju. Tayar pula kecil, lagilah dia kena pusing laju. Yang nak transfer power dari enjin ke tayar tu adalah spoke sport rim ni lah. Jadi bending force pada spoke tu sangat ganas dan dia punya centrifugal force pada top speed tu pun memang gila. Sebab tu, kalau anda tengok sport rim F1 ni, spoke dia tak fancy pun. Dia lurus saja untuk elak ada bending moment pada high centrifugal force ni. Kalau kuat sangat bending tu, spoke ni boleh patah. Dan bila satu spoke je patah, maka load tu kena distribute dekat spoke yang lain dan most likely semua spoke akan patah. Kalau benda ni berlaku, sukan tu memang akan jadi tak selamat. Jadi disebabkan NK ni boleh jadi supplier untuk sukan F1 ni, maka serta-merta kita tak boleh pandang remeh lah company ni.
mesti dia ada teknologi yang sangat dahsyat untuk bagi sport rim dia tu sangat kuat. Okey, sebut pasal teknologi ni, secara general ada 4 teknologi yang NK gunakan untuk buat rim dia. Kiranya different method dia orang akan guna untuk different application lah. Contohnya, kalau untuk motorsport punya application, dia orang akan guna method forging. Forging ni agak simple sebenarnya. Dia macam teknik orang dulu-dulu buat parang. Dia panaskan besi tu, lepas tu dia ketuk-ketuk sampailah jadi bentuk parang tu. Tapi untuk sport rim ni akan ada mold dia lah, dan dia guna hydraulic machine untuk press sampai jadi bentuk sport rim tu. Mesin forging ni memang ganas, nak operate pun pakai energi yang banyak. Jadi forge wheel ni biasanya lebih mahal dari sport rim yang dibuat guna kaedah yang lain. Teknologi kedua yang NK guna untuk buat sport rim dia adalah MAP. MAP ni basically adalah aluminium casting lah. Jadi alloy tu dicairkan dulu, lepas tu dituang masuk ke dalam mold. Kemudian adalah rahsia dia orang macam mana dia sejukkan mold tu untuk dapat strength yang dia orang nak. Casting ni sebenarnya jauh lagi murah dari forging, cuma kekuatan dia berkurang sikit. Jadinya NK namakan proses dia orang ni MAP ataupun Most Advanced Production. Mungkin nak kata even dia guna casting pun strength tetap boleh match forge wheel dia orang. Method ketiga pula dia orang panggil MAT ataupun Most Advanced Technology. Part nama teknologi ni entah apa-apa sikit lah. Memang ambiguous dan tak ada makna apa-apa. Mungkin dia orang tersalah pilih nama ni. Basically, mat ni pun adalah casting juga. Tapi dia combine dengan spinning dengan forging. Hasilnya, pada molecular level tu adalah beza grain-grain dia berbanding setakat buat casting macam biasa saja. NK claim dia punya kekuatan dan durability tu memang comparable dengan forge wheel. Dan teknik yang last sekali dipanggil Mud Dura Flow Forming. Jadi pendek kata dia macam MAT juga tapi lagi canggih. Dalam website NK pun tak sebut apa benda secara detail Duraflow Forming ni apa dia. Cuma dia cakap yang tensile strength rim yang dibuat guna teknik ni akan meningkat. Agak-agaknya lah kalau korang nak beli rim ni, boleh tak tanya kedai tu dia guna teknik apa untuk buat rim yang anda nak beli tu. Kedai tu pun pening kepala. Yelah, nak beli mahal-mahal ni kenalah tanya semua benda, barulah berbaloi. Dari segi design pula, bagi saya NK ni design dia sama je. Spoke tu memang akan lurus, sama ada lebar atau nipis saja. Lepas tu color berbeza-beza. Yang penting dia memang functional, sangat kuat dan ringan. Dan macam biasa, isteri pun tak suspek sangat kalau design yang simple-simple macam ni. Jemput tonton, banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.